semalam saya ada buat satu video, saya punya vlog. So saya sampai tersilap, terpadam. So saya ada upload dalam video, saya punya video sampai orang lain, bang mana video bang? Tak ada, cuman gambar depan sahaja. So mereka pun, saya pun cek balik. Ternyata video yang saya upload tu saya terpadam secara permanen. So saya tak tahu, mungkin tersilap tekan ke apa, saya pun tak tahu. So ini terpaksa saya buat balik. Tapi sebelumnya guys, sebenarnya saya buat video tu hanya nak bagi tahu bahawasanya stiker Ipoh Sandro pun sudahlah selesai. Sudah selesai guys. Okay, so jadi mana-mana korang yang nak stiker ni tanpa bayaran, ada di Ipoh Sandro. Ada di Ipoh Sandro. So mana yang korang dah buat dekat Ipoh Sandro itu dapat free lah. Tapi kalau tak buat dekat Ipoh Sandro, kita akan charge lah guys. Okay. Tapi sebelum nak tengok stiker dia ataupun kongsi pengalaman dalam bidang sunroof, so korang boleh like, subscribe, share and comment guys. Mana yang suka tu boleh tekan tanda lonceng, like ataupun subscribe. Yang tak suka tu abaikan. So kalau video saya atau cara-cara saya buat kerja ada yang salah ke apa, tolong tunjuk aja dan komen di bawah. Komen di bawah untuk tunjuk aja guys. So dan inilah stiker ya. Nampak guys, gelap, terlampau cerah. Okay, nanti saya akan buat dia punya thumbnail dekat depan video lah. So nanti korang boleh tengok sendiri. So sekarang aku pun menuju ke kedai Ipoh Sandro. Pasal ni pun dah pukul 11 lebih. Pasal ada customer yang nak booking bumbung standard guys, bumbung standard. So dia nak minta baru, lokal tak ada stok. Dia nak minta baru, bukan lokal tak ada stok, second hand model tak ada stok. So dia minta baru. Tak apa, kita beli juga untuk customer, cuman harga lain sikit lah guys. Kita pun buat juga untuk bumbung standard. Okay guys, mana-mana yang korang yang rasa dekat ke jauh ke untuk melayari mana-mana kedai sunroof, walaupun kita bukan satu cawangan, tapi kita just sharing location-location yang ada dekat Malaysia, yang saya selalu share location lah dekat kawan-kawan semua lah. Okey, contoh daripada Manjung itu ada satu Karup Motorsport. Kalau untuk bagian Perak guys ya, Karup Motorsport dulu ada kat Taipin. So saya pun tak tahu sekarang masih ada ke tak Taipin tu. So dia dah pindah ke Manjung. Okey, untuk Penang itu di Juru. Itu Juru ada satu situ, kawasan Bukit Matajam. Okey, lepas Juru itu nanti ambil ke kiri kalau tak silap saya guys. Itu Karup Motorsport Abang Mahazan punya. Abang Mahazan sama juga dekat Manjung. Okey, kalau yang untuk kawasan selatan sana, itu Abang Mahazan tahu direct dekat di apa tu nama? Kajang, Karup Motorsport Kajang. Okey, di situ semua ada yang saya tunjukkan tu tadi. Itu kedai-kedai sunroof terbaik lah guys. Okay, ini pun di atas jalan guys. Saya tak belanja sunroof sangat sebab cuaca panas. So kalau yang bahagian Ipoh ya saya, korang boleh nanti boleh check link description dekat bawah ni. Kalau korang nak
salah jalan, kita suruh ke depan. Mana ada jalan betul ni, mandai-mandai orang. Kalau korang nak tahu saya punya nombor WhatsApp ke apa, okey, tak payah save nombor WhatsApp. Korang just tekan link je di bawah description ni. Di description ni, so korang boleh tahu saya punya nombor telefon lah, dan WhatsApp. So tekan je link tu, so korang akan sampai depan kedai. Lagi satu, location pun saya akan bagi tahu juga. Situ ada link dia semua. Silap kita teragak-agak sebab dah dikduk. Tadi ada roadblock masa perjalanan tadi, so saya tak tangkap video. Saya takut nanti polis tu kacau ke apa. Tapi iyalah, depa pun tugas kan. So apa lagi ya? Saya tak tahu nak cakap apa. Kot korang boleh nak share link ke apa, atau nak ada pertanyaan ke apa, korang boleh ni je guys. Boleh komen kat bawah ni. So nanti aku akan bagi tunjuk aja lah. Aku akan bagi tunjuk aja lah untuk korang. Ni pun kita dah nak sampai di Ipoh Sandroad Enterprise. Okay, ini cari parking. Tapi sebenarnya bukan parking guys. Ini aku just nak ini dulu, nak apa nama? Nak kongsi ilmu tentang sunroof guys. So macam ni guys, kita nak buat sunroof tu, mana je tempat tu boleh guys. Tak kisah, mana-mana tempat tu sama semua guys. So sama ada kepuasan kita, kualiti kita tersendiri guys. Itu lain-lain. Mungkin ada sebahagian tempat yang buat macam ni, sebahagian tempat buat macam tu. Itu semua sama je. Cara pembuatan mungkin berbeza, tapi kedai tu mungkin lain-lain lah, lain company, lain cara kerja. Mungkin cara kerja tu yang selalu orang tanyakan. So tak kisah. So kita hosepipe pun direct, tak payah apa semua. Kita tak ada sambung-sambung. Ada yang jenis sambung, macam Audi tu ada sambung, tapi bahagian belakang sahaja kalau tak silap saya. Sebab dia punya lubang hosepipe tu dia jenis bulat. So kalau yang apa tu nama, kalau yang jenis Honda dia lagi besar. So hosepipe kita tak sampai, tapi kita sambung dengan original dia punya. So dia akan fit, dia akan padat masuk tu, dia tak akan loose. Udah tu kita akan cable type. Okey, lagi untuk pemasangan sunroof dekat saya punya kedai, saya akan buka semua untuk seat, tapi lain yang sandar belakang guys. Sandar belakang kita tak akan buka. Sebab kalau sandar belakang kita akan buka, itu banyak kerja. Sebab proses dia pun tak ada kena-mengena. Sebab kita tak akan pijak tu benda. Untuk sandar yang belakang tu, macam sandar ni kan, okay, ini yang belakang sana, itu kita tak akan pijak. So just kita buka ni, depan 2 dengan belakang 1 yang tarik panjang tu. Ataupun kalau dia yang jenis single-single tu, kita buka. Okay, kalau Honda Odyssey apa semua tu, kita boleh ni lah, kita apa nama, kita boleh tutup lah. Sebab seat dia boleh baring. Tapi yang belakang sebab dia punya seat dia lain macam. So itu yang kita kena cek balik. Sebab kalau kita buka nut dia pun agak susah. Sebab banyak kerjanya. So itu kita tidurkan, so tarik ke belakang, lepas tu tutup. Sebab apa pun cerita potong setengah. Tapi kalau kita buat double sunroof, itu kita kena potong habis lah. Buka habis, potong habis. Double sunroof selalu macam tu. Sebab dah ada daripada Kelantan kita buat masa tu. So kita dah bagi tahu dah semua cara-cara, apa yang patut dan apa yang tak patut kan. So apa lagi guys? Apa lagi?
Oh okey. Bab harga, murah tak murah, mahal tak mahal. Okey. Ada tanya customer, belum lama lah tanya. Saya tak tahu berapa hari lepas, saya ada tengok dalam saya punya WhatsApp, udah tu dalam Facebook, juga komen dalam YouTube ni lah. Okey, dekat saya punya channel. Dia tanya, "Bang, kereta ni boleh tak bang masuk sunroof?" Boleh, kenapa tak boleh? Janji ada bumbung kan. Kalau tak ada bumbung tak boleh lah. Macam mana kita nak modify-nya? Sebab kena buat tulang semua kaki tiang pillar ni kan, tulang ni semua kan, kena buat semua balik. Tu lagi banyak lah kos dia. Okay. Lepas tu, bang, member saya buat dekat selatan belah Johor. Dia kata tak tahu siapa Johor. Dia cakap dia boleh bang buat bang. Boleh, semua boleh. Harga dia 1,200 bang. Okey, 1,200 guys. Macam ni lah kita nak cerita senang lah. Saya bukan nak harga parok ke apa. Saya bukan nak kejar harta sebenar. Satu hari cukup satu biji je saya buat kereta guys. Hanya satu pilihan barang yang saya nak. Okey, macam ni. Satu biji satu hari, saya menjaga kualiti. Kedua, barang yang saya ambil itu barang pilihan, bukan barang longgok. Kalau barang longgok, just saya boleh buat tu harga dia 1,000 pun boleh. Saya tak nak barang longgok. Sebab Ipoh ni orang dah tahu cara kerja saya. Satu, saya nak jaga kualiti. Kedua, Ipoh juga depa dah tahu. Depa dah tahu dah sunroof mana yang cantik, mana yang tak cantik, barang rare tak rare. Kita akan bagi tunjuk dekat customer. Okey, itu yang saya bagi bagi detail harga. Okey, untuk kereta ni sekian harga, untuk kereta tu sekian harga. Okey, untuk sunroof ni sekian harga, untuk sunroof tu sekian harga. Kita tengok bukan daripada, okey, contohlah dalam satu jenis, untuk satu jenis sunroof lah, kita akan berbeza untuk harga. Untuk harga daripada sunroof tu lah. Okey, contoh Toyota Camry. Okey, contoh ni Toyota Camry masuk dekat kereta Wira, harga sekian, contohlah 1,000. Okey, Toyota Camry masuk dekat Alza, itu akan naik. Sebab apa? Korang kena tengok daripada ceiling, kapet, panjang tak panjang. Kain pun ada modai guys. Kain modai. Nak buat tu lagi panjang. Gam lagi kena banyak kena buat. Itu lagi kita akan up. Sebab apa? Kita kena tengok jarak. Udah tu seat pun kita buka semua. Kita buat bukan semata-mata kita nak makan duit orang tak. Kalau saya nak makan duit orang guys, saya kerja seorang guys, saya ambil 2-3 biji sehari. Untung tak saya? Saya bukan macam tu. Saya nak jaga kualiti customer guys. Di situ je. Korang kena faham apa yang kita nak buat, apa yang kita nak kerjakan tu tadi. Kita kena ni main. Otak kita kena main. Otak kena main. Bukan semata-mata kita nak buat hanya untuk mementingkan duit, customer masuk. Bukan guys. Tapi kita cari kepuasan untuk customer. Setakat ni alhamdulillah feedback customer tu cantik. So takat bocor. Okey, takat bocor lah kita bagi tahu guys. Takat bocor ni, kalau saya bagi tahu guys ya, semua kereta akan bocor guys. Jangan cakap lah yang modified. Original kereta, okey, Velfire, Alphard, Audi, DM, Mercedes, semua akan bocor. Itu original. Itu kilang buat. Apatah lagi yang kita modify, itu lagi bocor. Sebab apa? Okey, bocor tu sebab apa? Okey, satu, original kereta hose pipe pun tak tembus sampai bawah lantai. Depa di dalam body. So body tu dia ada untuk pembuangan dia. Kilang akan buat tu semua. Akan buat semua. Dan depa pun akan tahu apa yang patut dan tak patut depa buat. Okey, kadang kalau kita masuk kat kereta Malaysia ni, kita masuk hose pipe dan hose pipe tu tak keluar dalam chassis. So korang tengok dalam tiang pillar depan, dekat pintu, mesti ada wiring ke pintu lari kan. Okey, kalau itu gantung dalam situ, wiring tu ada soket tau. So air tu masuk, menitik dekat dia punya soket tu. Bahaya tak bahaya guys?
Itu je kita kena kaji lah. Okey, situ nanti boleh short dia punya wiring. Okey, itu yang saya buat. Hose pipe memang ada sebahagian boleh masuk dalam body, dan ada sebahagian yang di luar body. Sebab apa? Dia sebab original pun macam tu juga, macam Honda FD, apa lagi ya, Honda Odyssey, itu macam tu lah. Kebanyakan macam tu lah guys. Tapi setakat ni yang saya buat guys, alhamdulillah baik-baik customer, semua cantik. Semua cantik, tak ada masalah. So yang ada masalah pun apa ya, ya bocor lah. Bocor tu sebenarnya masalah dia next selepas cat. Kadang customer lepas cat tu mereka akan hantar balik dekat saya, bang ada bocor lah ni. Okey, masa lepas buat kita ada check try air apa semua, kita akan buat lah tu. Untuk dia punya apa, laluan air tu akan check balik semua. Kalau tak ada baru cantik. Masa cat tu, sebab apa cat, masa lepas cat selalu air bocor apa semua. Sebenarnya air bukan bocor, air tu melimpah guys. Air tu melimpah disebabkan laluan hose pipe ni sumbat, ataupun dalaman longkang tu berkerak penuh dengan habuk simen. Itu kita bukan salahkan kedai cat. Kedai cat tu memang dia orang buat untuk sunroof lah. Tapi kita akan bagi tahu balik, kita akan bagi tahu balik dekat customer tu selepas cat datang balik dekat kita punya kedai. So kita akan servis balik sebab untuk dalam-dalaman tu. Okey, kita untuk just warranty kita ambil selama 2 tahun. Tapi resit kena simpan guys. Itu warranty untuk leaking guys. Resit kena simpan. Sebab apa resit kena simpan? Rasa pandai pula guys. Sekejap guys. Okey, resit kena simpan guys, sebab kita nak record balik. Sebab benda ni afkat, benda ni bukan baru. Okey, itu untuk baru je. Contoh macam handphone harga ber-K, 5K, 6K, 4K, korang resit hilang pun korang slamber je. Okey, itu tak kisahlah. Itu warranty dia setahun. Sunroof 2 tahun untuk leaking, 3 bulan untuk pemasangan. Okey, untuk maklumat lebih lanjutnya nanti tentang warranty, korang boleh klik link WhatsApp di deskripsi ni, di video saya ni. Situ nanti ada semua saya akan buat. So nanti kita akan bagi tahu balik WhatsApp je. Okey, so dari situlah kadang orang tak faham, kadang marah-marah, bang inilah itulah. Kita sebenarnya tak kisah, problem itu standard. Benda ni half cut punya, half cut. So kita kena faham benda half cut dengan tak half cut, baru dengan tak baru. Okey, contohlah benda baru. Benda baru pun kalau dikata apa tu nama, contoh macam mana, benda baru kalau kita modify juga dekat kereta, so benda tu akan jadi juga. Kadang customer ada yang marah. Bukan 1-2 customer marah dengan saya. Standard lah, kita orang niaga ni kan, mesti ada macam-macam hal tentang customer. Ada je yang tak puas hati lah. Kita dah bagi tunjuk, dah bagi tahu, tapi customer tu kata tak bagi tahu. Sampai bila pula kita tak bagi tahu? Ini jongek kurang tinggi, bang tunggu barang. Kalau nak kita pilihkan guys. Terpulang abang. Saya dah cakap dah semua macam tu. Tapi itulah kadang manusia, kita tak boleh berburuk sangka, itu je lah. So kita kena redha, sebab kita orang niaga, kita pun makan gaji daripada mereka. So pembeli itu adalah raja guys. Itu kena hormati dia. Tapi kalau dia tak hormat dengan kita, pam toy. Tapi setakat ni adalah yang sekolahkan saya, dan saya sekolahkan balik. InsyaAllah mereka sebab sembang tu lebih terlampau tinggi. Itu je guys. So lain kita tak ada guys. So okey, masa pun langsung berjalan guys. Hampir setengah jam saya kat sini ni. So cerita demi cerita. Untuk info berkenaan tentang sunroof, boleh WhatsApp saya guys. Ada link WhatsApp saya di video ni, di bawah ni. So
Kalau nak layari saya punya kedai juga, boleh layari saya di Bulatan Selibin, deretan Bulatan Selibin, Ipoh Sunroof Enterprise. Okay guys, logo dia Ipoh Sunroof, design dia kereta, tulisan Ipoh Sunroof. So saya rasa itu je, lain tak ada guys. Lain tak ada. Untuk korang mana-mana yang nak tempah sunroof tu, boleh lah layari kita. Okay guys, kot ada yang kekurangan daripada saya, mohon bagi tahulah. Korang boleh komen di bawah ni. So ada yang salah, silap ke apa, tolong tambahkan guys. Sebab saya pun tak tahu nak cakap apa, sebab saya buat video edit. Ini edit, kita tak buat live. So ini edit, kita tak buat live. Tapi edit pun kita tak potong. Ini direct, kita tak potong. Mungkin ada pertambahan sikit. So itu je lah guys, lain tak ada. Korang boleh faham pasal tutorial saya buat ni. Next kita akan buat projek baru. Nanti apa-apa saya akan bagi tahu dekat korang. Untuk review saya punya kereta ni, Myvi ni, untuk masa ni saya tak done lagi, disebabkan ada barang belum siap. Tu yang saya tak berani nak review. Nanti saya akan review balik guys. Okay, sampai sini dulu. Saya akhiri. Lebih dan kurang kalau ada terkasar bahasa atau apa-apa, saya minta maaf. Korang faham apa yang saya cakap. Okay, untuk mana-mana korang yang nak buat sunroof, nak dekat ke jauh ke, korang boleh cari kedai-kedai, mana-mana kedai lah. Saya tak suggest pun saya saja punya kedai, tak. Tapi banyak lagi kedai. So korang boleh layari mana-mana kedai sunroof, walaupun berbeza company. So kita respect untuk satu Malaysia, satu hati, satu jiwa. Okay guys, okay, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lebih dan kurang, tolong halalkan perkataan saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.